Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bersama-sama berada dalam surau ni, solat berjamaah dan menyambung kuliah kita Penawar Bagi Hati, muka surat 20, muka surat 20 kan, Jawi. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Jantung sini jantung. Jantung. Hati lah, orang kita panggil hati. Orang kita panggil apa? Hati. Jantung lah. Dan padanya 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10, sifat mazmumah, kan? Sifat mazmumah. Jaga hati ni, kan? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu dosa-dosa mata dan apa yang hati menyembunyikan. Yang dalam dada ni sembunyikan, Allah Ta'ala tahu. Tu hati kena jaga. Jantung, kan? Sifat-sifat kecelaan yang 10. Dalam ni lah terkandung sifat-sifat kecelaan yang 10, sifat-sifat mazmumah, takabur, riya, ujub dan sebagainya. Kat hati ni, hati ni dia qalbun ni dipanggil pengembala. Dia seumpama pengembala, kan? Mana kembalaan dia? Inilah tangan, mata, kaki, kan? Kalau baik raja yang memerintah ni, baik jugalah yang lain, anggota-anggota yang lain. Kalau yang memerintah ni jahat, yang lain pun jadi jahat. Tu hati ya. Dipanggil jantung. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya dua makna. Qalbun, kan, ada dua makna. Yang pertama, qalbun jasmani, iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia akan jantung pisang, dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Ni qalbun jasmani yang kita dapat tengok. Kita dapat tengok dia, pergi doktor pun dapat scan tengok jantung tu duduk berdegup. Itu dipanggil qalbun jasmani. Kan, bentuk seperti jantung pisang disebut di sini. Dalam dia ada lubang dalam tu ada darah berwarna hitam yang mengepam darah jantung, kan? Itu qalbun jasmani. Boleh tengok, boleh dilihat, kan? Boleh dicapai dengan alat, kan? Panca indera. Kalau belah tengok, kupas, nampaklah jantung tu. Kan, boleh dicapai dengan panca indera. Qalbun jasmani. Yang kedua, qalbun ruhani, iaitu suatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal. Kita tahu dengan qalbun yang halus ni lah, yang rohani ni, yang mengenal. Kita mengenal sesuatu dengan qalbun yang rohani ni, dan kita mendapat, iaitu berfikir, mendapat sesuatu daripada qalbun rohani ni lah, daripada manusia, kan? Dan hakikat manusia, dan ia jua yang dihadapkan kepadanya perkataan, dan ia jua yang disuruh dan yang dilarang. Ni qalbun rohani ni lah. Allah Ta'ala berfirman, kewajipan ke atas kita, larangan terhadap kita, kisah-kisah dituju kepada qalbun rohani. Qalbun rohani, sebab qalbun rohani ni lah yang faham, yang kenal, yang tahu. Qalbun rohani ni, qalbun rohani itulah tempat kita disuruh, kita dilarang. Qalbun rohani ni Yang rohani ni tak
tak boleh ditengok. Tak boleh tengok. Yang tengok jasmani, yang rohani tak boleh tengok. Kan, daripada qalbun rohani inilah yang merasa lazat, yang merasa terseksa, yang merasa sempit, yang merasa sedih, yang merasa suka. Qalbun rohani inilah yang disuruh dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang qalbun rohani ni. Contohlah, kalau tak ada dia, matilah. Kalau tak ada dia, mati. Itu qalbun rohani. Dan ada bagi sangkut paut dengan qalbun jasmani, dan sungguhnya tercabang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana bersangkutan keduanya menyerupai asal persangkutan arad dan jisim. Jadi qalbun rohani dan qalbun jasmani ini ada perkaitan, perkaitan seperti kaitan di antara arad dan jisim. Macam ni ya. Kait antara qalbun rohani yang berdegup ni, yang berdenyut ni, dan juga qalbun jasmani rohani seperti perkaitan antara arad dan jisim. Arad tu sifat, jisim ni lah, botol ni. Arad sifat dia panjang sejengkal, ada tudung di atas dia warna biru, dia pula warna transparent, jernih. Itu arad. Kan, jisim ni lah botol ni. Arad tu sifat sesuatu. Kan, arad tu sifat sesuatu. Kan, arad dengan jisim tak boleh terpisah. Arad dengan jisim tak boleh terpisah. Tak boleh sifat ada sendiri tanpa menumpang sesuatu. Sifat tu duduk sendiri. Warna hitam duduk sendiri, boleh tak? Tak boleh. Dia mesti tumpang sesuatu. Itu warna hitam tu dipanggil arad. Tempat yang dia tumpang tu dia panggil jisim. Kan, contohnya ni warna kelabu kan. Warna kelabu zuhud nama dia. Tak sempat ganti lagi. Ni warna kelabu ni. Kelabu ni boleh berdiri sendiri? Tak boleh. Dia mesti tumpang sesuatu. Jadi kelabu tu nama dia arad. Sesuatu yang dia tumpang tu nama dia jisim. Jadi begitulah qalbun rohani dengan qalbun jasmani. Perkaitan dia saling terkait. Kan, perkaitan qalbun jasmani dan juga qalbun rohani seperti perkaitan antara jisim dan arad. Begitu disebut kat situ. Dan memang ada kaitan. Tentulah. Menyerupai akan persangkutan arad dan jisim, itu maksud dia. Atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Persangkutan di antara yang memakai perkakas dan juga dengan perkakas tersebut. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab ini, maka dikehendaki makna yang kedua, iaitu jantung rohani. Bila disebut jantung dalam kitab ni, maksud dia adalah qalbun rohani, jantung rohani. Ni dalam ni yang kita rasa sakit, kita rasa sedih, kita rasa suka ni, qalbun rohani. Akal kat mana akal? Akal kat sini. Imam Ghazali kata akal kat sini. Akal. Tafakkaru kan. Berfikirlah sini. Yang kita tak masuk tu, tak menangis tu sebab kat sini. Kan, berfikirlah kebesaran ciptaan Allah, berfikirlah kan, sampai boleh timbul rasa kasih. Fikir kat mana? Kita fikir kat sini tu tak jadi tu, kat sini. Kan, akal kata Imam Ghazali kat sini. Sini pancaran dia je. Sini akal. Kan, bila disebut jantung dalam kitab ini, maka dikehendaki makna yang kedua, dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah, qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, bersabdalah olehmu wahai Rasulullah, bermula ruh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Ruh itu urusan Allah. Tak tahu bagaimana ruh tu urusan
urusan Tuhan. Qulir ruh min amri rabbi, katakanlah ruh itu daripada urusan Tuhanku. Ruh ni rahsia, tak tahu. Kan, tapi dia makhluk. Ruh ni apa? Ruh ni makhluk, ciptaan Allah. Kalau kita nafi dia tu makhluk, maknanya ada lagi selain Allah yang qadim, sedangkan yang qadim tu hanyalah Allah. Ini ruh tu makhluk. Kok mana pun makhluk, Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala cipta ruh tu, kan, khalaqtuhu min ruhi wa nafakhtuhu fihi min ruhi, dan aku tiupkan dalam Adam daripada ruhku, kata Allah. Ruhku tu maksudnya apa? Bukannya ruh tu sebahagian daripada zat Allah diambil masuk pada jasad Nabi Allah Adam, bukan. Tapi ruhku tu maksudnya ruh yang ku cipta, yang Allah cipta, lalu dimasukkan dalam ruh Adam, di dalam tubuh Adam, jasad Adam. Kan banyak ajaran sesat, dia kata ruhku tu maksudnya ruh yang diambil daripada zat Allah Ta'ala tu. Sebahagian juzuk daripada zat Allah, kata dia, masuk dalam tubuh kawan tu, dalam tubuh Nabi Allah Adam. Jadi dalam kita ni ada Allah. Kan, itu tak betul lah. Roh tu Allah Ta'ala cipta. Itu rohku tu maksudnya roh Allah Ta'ala cipta. Ta'ala bagi masuk dalam jasad anak Adam, jasad Nabi Allah Adam. Kan, jasad Nabi Adam. Contohlah, tu qulir ruh min amri rabbi, katakan ruh itu daripada urusan Tuhanku. Jadi memang ijma' ulama, ruh adalah makhluk. Ijma' semua ulama, ruh adalah makhluk. Kan, sebab ada perkataan, kan, satu orang dia kata ruh tu bukan makhluk, dia nafi. Kan, dia nafi ruh bukan makhluk. Kan, ruh itu dipanggil manfuh. Kan, Allah Ta'ala sebut wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiup dalam Adam daripada ruhku. Tiup. Jadi dia kata ruh ni sebenarnya ditiup, manfuh, ditiup, bukan makhluk dicipta, bukan, tapi manfuh, dia kata. Kan, dan tak ada ulama kata macam dia. Tak ada ulama, tak ada dalam mana-mana surah, tak ada dalam mana-mana kitab, tak ada dalam mana-mana tafsir yang kata macam dia, menafikan ruh itu makhluk tetapi manfuh, bukan. Kita tetap berpegang ruh itu makhluk. Kan, ruh itu makhluk, ya. Nak kata kafir tu tak jugalah, tak berani saya. Tapi salah lah, memang salah sungguh lah. Kalau dia nafi ruh tu makhluk, kan, memang salah teruk. Tak ada orang kata ruh tu bukan makhluk. Kan, ruh makhluk. Sebab kalau nafi makhluk, maknanya ada lagi yang bersama Allah yang juga qadim. Kan, ruh makhluk dicipta oleh Allah Ta'ala. Dia rahsia, roh ni rahsia, urusan Tuhanku, kata Rasulullah, kata Allah, menyuruh Rasulullah menjawab apabila ditanya tentang ruh, jawab, katakanlah ruh itu daripada urusan Tuhanku. Tak tahu, tapi makhluk lah, dicipta oleh Allah. Bermula ruh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Kan, pendeknya qalbun dan ruh dan nafas, ketiga-tiganya satu makna. Qalbun, ruh, nafs, kan, semuanya satu makna, merujuk kepada satu makna ni kat dalam. Kan, pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya, berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Itu ruh, qalbun dan nafs, itu semua satu makna, satu makna. Tentu lah. Ingat, dicipta oleh Allah Ta'ala, makhluk. Tak ada Allah dalam badan kita, tak ada. Tak ada. Saya baru ni, tak tahulah lagi tajuk ada yang terbaru ni, bukan lama ni. Tengok lagi beberapa muda, kan, buat kenyataan, menyatakan pendirian
bahawa apa dia? Viral kan, dia kata apa? Bahawa Muhammad itulah Allah, Allah itulah Muhammad. Ada yang tu? Tak tengok lagi? Ada tengok kan? Teruk. Mana dia belajar tak tahu. Allah itu Muhammad, Muhammad itulah Allah. Teruk dah. Betul lah. Dia kata Allah tu cuma jawatan je, nama bagi jawatan. Tak ada beza antara Allah dengan Muhammad ni. Puak-puak tu tak sama ni. Ada ustaz-ustaz satu dua yang cakap yang sama macam tu lah. Ada juga ustaz yang cerita macam tu yang ada. Tu yang jadi tak betul. Ustaz, satu dua ustaz ni saya tak tahu lah. Satu dua ustaz ni tak tahu lah dia yang sebenarnya yang dia sampaikan tu benda betul ke tak. Tapi tu antara kesan dia lah. Hak duk kata tu, hak keluar viral tu kan, Allah tu Muhammad, Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah kan. Duk cerita apa tu semua tasawuf apa, duk cerita Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah, semua merapu lah. Bohong di siang hari. Bohong di siang hari. Betul. Okey ya. Tu semua geng-geng sesat batinnya. Kan. Jadi ingat roh ni, roh, nafs dan juga dipanggil qalbun, merujuk pada perkara yang sama. Yang rohani tu. Dialah yang merasa sakit, dialah yang merasa sedih. Ni roh tu lah. Betul lah. Kalau dia baik, okey, semua baik. Kalau dia jahat, semuanya jahat belaka. Kalau dia baik, tangan baik, mata baik, lidah baik, semua baik. Kalau dia jahat, tangan jahat, mata jahat, mulut jahat, semua jahat. Kan? Kat roh tu lah, semua kat roh tu. Dekat qalbun. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau. Ni maksudnya jantung apa? Jasmani ke rohani? Jantung rohani. Pelihara jantung rohani engkau, jaga. Imam Ghazali kata hairan. Wa ya ajaban, hairan dia kata, sungguh hairan. Orang yang jaga kan, jaga sungguh muka dia, wajah dia, cuci hari-hari muka dia tu, nak bagi cantik supaya mendapat perhatian daripada manusia lain, memuji dia kan. Tapi dia tak jaga roh dia kan, supaya mendapat perhatian, mendapat darjat yang baik di sisi Allah. Dia tak hirau yang ni, tak cuci. Tapi muka dia cuci. Kan, muka dia cuci sungguh. Kan. Tapi hak dalam dia tak cuci. Kan, tu Imam Ghazali kata hairan. Ini hairan ni. Sedangkan kalau kita cuci muka ni tempat perhatian siapa? Tempat perhatian manusia. Kita nak perhatian manusia, kita cuci sungguh-sungguh. Yang dalam ni perhatian siapa? Allah. Tak cuci mana, tak peduli. Tapi Allah Ta'ala tengok sini. Hati. Kan? Baik. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung kau, jantung rohani, daripada kelakuan yang dicela, daripada sifat-sifat yang dicela. Kelakuan tu sifat lah, sifat yang tercela kat dalam jiwa ni. Jaga sungguh-sungguh. Kan, seperti kata dia takabur, bongkak, membesarkan diri. Kan, bongkak ni, orang ni semua kecil, dia besar. Orang ni semua tak ada apa-apa, dia yang hebat. Orang lain tak hebat, dia hebat. Orang lain kata semua tak betul, dia betul. Kan, itu bongkak nama dia, takabur. Kan. Jaga daripada sifat takabur ni. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tak suka orang yang takabur. Kan. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau jalan di muka bumi ni dengan megah. Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang megah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan patuh arahan Allah daripada sujud hormat kepada Nabi Allah Adam.
wastakbara, dan dia takabur. Siapa tu? Iblis. Dia enggan daripada perintah Allah, dan dia takabur dengan Allah, dan juga dengan Nabi Allah Adam. Dia pandang diri dia besar, dia hebat, dia api. Nabi Adam tanah, kenapa perlu sujud kepada Nabi Adam? Kan, aba wastakbara, dia enggan dan dia takabur. Siapa? Iblis. Wa kana minal kafirin, dan dia di kalangan orang kafir. Kan, itu iblis. Takabur, tolak muka betul dengan takabur. Dia sifat mazmumah yang paling kasar sekali. Artinya sifat mazmumah yang paling besar. Kan, paling besar, takabur. Paling halus sekali unjuk. Paling halus sekali unjuk. Paling kasar sekali takabur. Takabur ni dia dua. Satu tak nampak kat zahir, senyap duduk kat dalam, tunduk dalam hati. Tak ada apa dia buat tu. Aku hebat ni. Duduk tu duduk dalam hati. Kan. Duduk kat luar je ni tengok orang. Kan. Tak ada apa dia buat ni. Dalam dekat luar kan. Jalan je ni. Innallaha la yuhibbuk wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kau palingkan pipi kau bagi manusia. Macam tu jalan orang sombong. Tu nampak kat zahir. Ada juga tak nampak kat zahir, duduk kat dalamnya. Tengok elok dalam hati. Sebannya besar. Tengok macam aku, seban kecil tapi hebat. Dalam dia kan. Dalam dia lah. Itu contoh lah. Itu dua-dua pun tak betul. Itu dipanggil takabur. Kan? Dan dia menolak kebenaran sebab takabur, kerana dia angkuh, membesarkan diri. Jagalah. Kan, la yadkhul, baca pada la yadkhulul jannah. Kan, macam mana hadis tu? Kan, hadis dia lupa dah. Man kana fi qalbihi miqala dzarrah min kibrin. Macam mana? Tidak masuk syurga mereka yang ada dalam hati dia walaupun sekecil zarah daripada takabur. Tak masuk syurga orang yang ada sekecil zarah takabur dalam hati, dia tak masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Betul tak? Seperti takabur. Jaga. Apa dia takabur? Dia pandang rendah orang lain semua lekeh, dia hebat, dan dia menolak kebenaran, patrul haq. Kan, takabur yang paling jahat sekali lah. Ingat masa saya belajar dulu, Tok Guru pesan, dia yang paling jahat sekali takabur. Dia kata takabur ni paling jahat sungguh. Jahat. Takabur, hasad dengki. Ni jahat sungguh. Buang tu, kikih buang tu. Dia kata zikir banyak-banyak, beramal banyak-banyak. Kan, takabur, hasad dengki. Paling halus sekali ujub tu tak apa dah dulu. Ni tengok takabur dengan hasad dengki kita. Kan, paling halus sekali ujub apa dia? Ujub ni rasa diri hebat. Dia tak hina orang lain pun, tapi dia duduk heran dengan diri dia. Hebat aku ni. Kan, tu ujub paling halus sekali. Maya bagi salam. Allah. Bagus aku. Dia puasnya. Tu ujub nama dia. Kan, wujud. Dia tak sandar kebaikan dia tu dekat Allah. Sepatutnya lepas dia rasa ada baik kat dia, dia sandar kebaik tu Allah bagi ni. Baik yang ada kat aku ni Allah Ta'ala yang bagi ni. Kalau tidak tak dapat aku. Hilang lah wujud tu. Nampak tak? Kalau dia tak sandar kat Allah, habis kena kat dia. Kan, dia duk rasa dia hebat lah. Kan, ni tak, bila buat dosa, berlaku kesilapan, berlaku satu dosa, kesalahan, kesilapan, dia mula sandar ke Allah. Allah, takdir Allah, macam mana, sabar. Kan, tapi bila kebaikan yang dia buat, dia terlupa nak sandar ke Allah, dia ingat diri dia. Kan, bila kebaikan yang dia buat kan, bangun malam, dapat bangun malam ni, nak puasa ni, dapat puasa semua, main tarawih. Kan, hebat. Hak tu dia terlupa nak sandar ke Allah, dia teringat diri dia yang buat kan. Tapi bila timpa apa-apa kan, buat kesalahan, kesilapan kan, berlaku kemalangan, bawa kereta galik main handphone lah, terlupa tekan brek. Kan, kesalahan-kesalahan macam tu dia mula nampak Allah Ta'ala tentunya ni. Dia kata kat Allah kan, hak kebaikan-kebaikan dia kata kat diri dia. Tu manusia tu pelik. Contohnya
Tu apa nama, dia kata jaga, pelihara qalbun daripada sifat-sifat yang jahat, kelakuan-kelakuan yang tercela, seperti apa dia sebut, seperti takabur, kan, besar diri. Dan riak ni nak tunjuk, nak tunjuk, dia menunjuk beramal supaya orang tengok, supaya manusia puji dia, kan, puji dia. Jaga ni nak Ramadan ni puasa kan, puasa apa ni, nampak malas, nampak letih ni kata. Lupa sahur dia tak sahur. Malam tadi galik tahajud. Dia galik tahajud dia tu. Malam tadi galik tahajud, lupa nak sahur. Allahu Akbar. Kan? Dia nak cerita, dia tak puas, dia tahajud malam tadi tu, dia tak puas, dia tak cerita kat orang. Kan dia cerita pun dia rasa lega. Riak kan. Riak ni nak bagi orang tahu. Dia buat nak bagi orang tahu. Kan besok cari pahala dekat orang tu. Allah Ta'ala kata, ada sebuah hadis saya lupa macam mana sirah dia. Kan orang yang riak ni besok di akhirat besok dia minta pahala dekat tu. Allah Ta'ala suruh dia minta pahala dekat orang yang dia tunjuk tu. Kan dekat orang yang dia menunjuk tu. Kan. Riak. Beramal, kata Fudail bin Iyad, beramal kerana manusia, untuk beramal kerana manusia syirik. Beramal kerana manusia syirik. Meninggalkan amal kerana manusia riak. Fudail bin Iyad kata, meninggalkan amal kerana manusia. Aku semayang sunat tak lagi, dia kata apa, aku nak menunjuk pula. Riak tu, kata Fudail bin Iyad. Kan aku Quran ni duk kira nak baca ni, geram ni, tapi sekali dia kata aku nak menunjuk pula. Kan dia kata aku ni macam bagus sangat. Jadi dia pun tinggalkan amal kerana manusia. Itu Fudail bin Iyad kata tu riak tu. Kan dia tak ikhlas. Riak kena jaga. Itu sifat, antara sifat mazmumah dalam qalbun rohani ni. Dan akan menghiasinya. Lazim untuk menghias sifat-sifat, menghias qalbun rohani ni dengan segala kelakuan yang dipuji, iaitu sifat-sifat yang terpuji, sifat mahmudah dipanggil. Bersihkan dalam qalbun rohani ni, kita bersihkan daripada sifat-sifat tercela seperti takabur dan riak dan sebagainya. Dah kita bersihkan, kita hiaskan pula dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Seperti sabar, kata dia, sabar kan, dan merendah diri, tawaduk kan. Sabar ni dia tak marah dengan ketentuan Allah pada dia tak marah. Dia bertindak untuk menghilangkan musibah yang ditimpa pada dia. Dia bertindak, seperti dia sakit, dia bertindak pergi klinik. Itu bukan menafikan sabar. Itu tak apa, itu tak menafikan sabar. Kan dia pergi berubat, dia sakit dia pergi berubat. Kan dia miskin, dia bekerja mencari duit, mencari nafkah. Yang tu tak menghilangkan sabar. Kan yang dia menghilangkan sabar ni apa dia? Dia marah dengan takdir Allah Taala pada dia. Itu menafikan sabar. Kan sabar ni dia telan. Kan pahit tu dia telan. Dan dia tak marah dengan takdir yang musibah Allah daripada ke atas dia tak marah. Itu sabar. Kan dia bertindak bagaimana nak mengurus masalah, yang tu tidak menafikan sabar sama sekali. Kan artinya sabar ni bukannya maksudnya merelakan je apa saja yang ditimpa tanpa berikhtiar, bukan. Dia bertindak itu tak menafikan sabar. Kan cuma yang pasti sabar ni apa? Dia tak marah dengan apa yang telah buat pada dia. Kan itulah sabar. Itu sifat mahmudah tu dalam hati. Sabar duduk dalam hati, dalam. Merendah diri, tawaduk dipanggil. Kan kerana Allah. Dia tak berani nak bongkak. Tawaduk ni lawan takabur. Kan lawan takabur. Dia nak rasa bongkak pasal apa? Kan dia dia tawaduk.
Merendah diri. Dia nak rasa hebat, tak boleh, dia tak berani. Sebab Allah, dia tahu yang kelebihan-kelebihan yang ada kat dia semua yang Allah bagi. Jadi dia nak bongkar tu tak berani. Sekaligus maka dia merendah diri, tawaduk dalam hati dia, dalam jiwa dia. Merendah diri. Kan? Kemudian dia dah merendah diri, tapi dalam hati dia tak mengaku dia orang yang merendah diri. Contohlah, tak mengaku. Kalau dia merendah diri, tapi dalam hati dia, dalam masa yang sama dia rasa dalam hati dia orang yang merendah diri. Yang tu bukan merendah diri. Kan? Dia rendah diri ni. Kan, tak ada, aku tak hebat mana. Tapi hati dia yang dalam, aku orang yang merendah diri. Yang tu bukan merendah diri. Orang yang merendah diri, dia tak mengaku dia merendah diri. Sebab merendah diri itu satu ketinggian di sisi Allah. Jadi orang yang merendah diri, dia tak mengaku ada sifat ketinggian, sifat hebat pada diri dia. Faham tak? Gitu. Jadi orang yang merendah diri, dia tak mengaku diri dia rendah diri, tak mengaku. Kan? Dia tak berani nak mengaku. Tak berani. Kan? Kalau dia rasa dia rendah diri dan dia mengaku dia rendah diri dalam hati dia, yang tu yang sebenarnya dia bukan rendah diri. Dia mengaku ada sifat hebat pada diri dia, iaitu merendah diri. Ada sifat yang tinggi, ada sifat yang sempurna, yang hebat, yang rif'ah, yang ketinggian ada pada diri dia, iaitu tawaduk. Kan? Kalau dia mengaku orang yang tawaduk. Kalau dia betul-betul tawaduk, dia tak mengaku, dia tak rasa diri dia tawaduk. Faham tak? Faham tak ni? Contohlah. Jadi orang tawaduk tak mengaku tawaduk. Bukan kat mulut, dalam hati. Bukan sekadar kat mulut, ni dalam hati, ni cerita dalam hati. Kan? Dia tak berani nak mengaku tawaduk. Sebab tawaduk ni sifat yang tinggi di sisi Allah. Kan? Sifat yang tinggi. Bagaimana dia dikatakan tawaduk kalau dia mengaku sifat yang hebat di sisi Allah ada pada dia? Nampak tak? Dia bukan tawaduk kalau macam tu. Jadi orang tawaduk ni, dia tak mengaku dia tawaduk. Bukan di lidah, dalam hati pun dia nafi. Kan? Okey, dia nak bongkar tak berani. Kan? Kelebihan yang ada pada diri dia semua dia kata Allah yang bagi. Kan? Jadi tak berani bongkar Allah. Kan? Dia nak bongkar terhadap orang lain, dia tak berani juga. Sebab semua tu Allah Ta'ala yang bagi. Kan? Semua makhluk Allah Ta'ala, semua hamba Allah belakang. Jadi dia nak bongkar kat mana? Jadi jawapan dia tak berani. Maka dia tawaduk. Dan dia tak mengaku dia tawaduk. Dia tak merasa dia tawaduk. Sebab tawaduk tu sifat yang tinggi. Tu tawaduk dia panggil. Merendah diri. Betul lah. Lazimkan olehmu memelihara jantung rohani ni. Kenapa? Kerana beberapa perkara. Kenapa kita mesti mensucikan hati kita ni? Kenapa? Jiwa rohani kita. Kenapa kita mesti sucikan dia daripada sifat-sifat mazmumah dan hiaskan dia pula dengan sifat-sifat mahmudah? Kenapa? Pertama, kan, kerana beberapa perkara. Pertama, kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam jantung kita. Bisikan yang terlintas kat dalam ni, kan, kebaikan-kebaikan yang ada kat dalam, keburukan-keburukan dia, semua Allah Ta'ala tahu. Kan, bisikan-bisikan dia, mencela, memuji, semua Allah Ta'ala tahu. Maka adalah kita takut daripada mengetahui Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Oleh itu kita kena takutlah bahawa Allah Ta'ala tahu kejahatan-kejahatan yang ada dalam jantung kita ni. Jadi kita kena takut. Maka kita kena sucikan. Sebab Allah Ta'ala tahu ada dengki dalam ni, Allah Ta'ala tahu ada riak dalam ni, Allah Ta'ala tahu ada bakhil dalam ni, Allah Ta'ala tahu. Jadi kita takut, kita sucikanlah dia daripada Allah tahu kejahatan-kejahatan yang ada kat dalam ni, nanti dapat dosa. Betul tak? Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah akan jantung kita akan kejahatan. Itu yang pertama. Takut. Dan yang kedua, kerana sabda Nabi SAW,
innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada segala rupa kamu. Artinya Allah Ta'ala nak bagi pahala kat seseorang ataupun nak bagi dosa pada seseorang, Allah Ta'ala tak tengok kepada paras rupa kita. Make up tebal, cantik sikit, pahala banyak. Kalau buat jahat pun tak dapat dosa sebab muka cantik. Tak, Allah Ta'ala tak lihat kepada suwarikum, kepada paras rupa kamu, tak tengok. Kan dia ni pandai bergaya ni, kan pandai bergaya, pakai smart. Jadi kalau dia buat dosa tak payah bagi pahala lah, tak payah bagi dosa lah. Dia buat pahala baik sikit, kita bagi pahala lebih dia sebab dia lawa. Tak ada, Allah Ta'ala tak tengok kepada suwarikum, pada paras rupa kamu, kan. Wa absyarikum, dan juga pada badan kamu Allah Ta'ala tak tengok. Wa innama yanzuru ila qulubikum, dan hanya Allah Ta'ala menilik kepada hati kamu, jantung hati kamu. Amal-amal yang kita buat tu tengok pada jantung hati kita. Ikhlas tak ikhlas, riak ke tak riak, takabur ke tak takabur. Ni jiwa dalam qalbun, rohani kita. Allah Ta'ala tengok kat situ, kan. Tak tengok kepada paras rupa, tapi qalbun, sejauh mana ikhlas kita pada beramal. Adakah riak, kan, adakah takabur, adakah ujub, kan. Ni kat sini, situ tempat Allah Ta'ala tengok, kan. Nak tentukan pahala, dosa dan pahala, tengok kat situ, qulub, kan. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita, kan. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat tilik manusia. Kita hias muka kita supaya yang mana muka kita ni tempat tilikan manusia, kan. Kita hiaslah supaya manusia tengok. Dan kita biarkan jantung kita kotor, berlumur dengan segala sifat kecelaan, yang mana ia tempat tilik bagi Tuhan kita. Tak patutlah kita bersihkan muka kita, tempat tilik manusia. Kita nak, kan, tak dalam masa yang sama kita biarkan hati kita kotor, yang mana hati kita ni di tempat tilik Allah. Tak patutlah kalau dia cuci muka tapi hati tak cuci, kan. Kalau nak yang elok, cuci dua-dua lah, cuci muka, cuci hati. Kalau tidak, tak patutlah dia cuci muka saja, hati dia biar, kan. Yang itu tak patut. Sebab apa? Sebab dia nampak dia pentingkan manusia daripada Allah, kan. Kena cuci dua-dua, hati dengan muka. Yang itu tak apa. Bahkan sikit lagi, bahkan seyogia bagi yang berakal membersihkan jantungnya dan menghiasinya lebih bersengatan daripada membersih dan menghiasi mukanya, kan. Bahkan bagi orang yang berakal, dia sepatutnya lebih mengutamakan membersihkan jiwa dia daripada membersihkan muka. Bagi orang yang berakal macam itulah, dia akan setuju, betul, keutamaan membersihkan jiwa kita daripada sifat yang jahat itu lebih penting daripada membersihkan muka kita. Kan, lebih utama lagi membersihkan jiwa. Jiwa ni tempat tilik Allah, Tuhan tilik situ. Ikhlas tara mana, kan. Dan ketiga, bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya, kan. Jantung ni raja dia panggil. Tangan, kaki, mata, semua tu dipanggil tentera. Tentera ikut cakap siapa? Ikut cakap raja, kan. Raja baiklah tentera ni. Raja suruh buat buruklah semua tentera ni, kan. Macam mana roh kita, jantung ni dia merupakan raja. Dia nak buat baik, tangan, kaki, mata, lidah, telinga semua buat baik belaka. Kalau dia nak buat benda jahat, tangan, kaki, lidah, mata, telinga semua buat benda jahat. Kan, tengok kat dia. Itu raja yang memerintah. Betul tak? Apabila baik jantung itu, nescaya baik segala anggota, dan apabila jahat, ia nescaya jahat segala anggota. Kan, kalau dia baik, baiklah semua. Apabila dia jahat, jahatlah semua anggota. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah bahawasanya ada dalam tubuh itu sepotong daging. Ni sepotong daging, apabila baik, ia nescaya baik oleh tubuh semuanya.
Bila dia baik, baiklah tubuh seluruh anggota. Apabila binasa ia, idza fasadat, bila dia jahat, dia binasa, nescaya fasadal jasadu kulluh, maka rosak binasalah seluruh anggota. Apa dia tu? Apa dia benda tu? Jaga-jaga, ala wahyal qalbu, hati, kan, jantung hati kita ni. Bila dia baik, baiklah semua. Bila dia jahat, jahatlah semua. Hati ni, jantung. Dan iaitu jantung. Dan apabila baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikkannya dan memeliharanya daripada segala kebinasaan. Oleh kerana jantung ni dia adalah sebab baik segala anggota, oleh kerana jantung ni dia adalah sebab jahat segala anggota, maka dari itu wajib kita membaikkan jantung hati kita. Kan? Sebab kerana apa? Kerana dia ni punca. Kalau dia baik, anggota kita semua baik. Kan? Jadi nak tak nak, wajib ke atas setiap orang membersihkan jantung kita, membersihkan jantung setiap diri, membersihkan jantung hati. Kan? Supaya baik segala anggota. Hati baik, jalan. Kan? Sini lah ni jantung. Semuanya jantung. Rasulullah pun dicuci oleh malaikat. Kan? Cuci jantung, dimasukkan hikmah di dalam. Kita pun kena cuci jugalah dengan cara mujahadah, berzikir, beribadah, kena cuci kat dalam ni. Bersih dia, dalam bahasa yang lain dipanggil wali. Kalau bersih dia, bersih sungguh lah. Kalau tidak, kita kena mujahadah lah. Kita mujahadah untuk membersihkan jiwa kita ni daripada sifat-sifat mazmumah. Mujahadah. Kan? Usaha kita usaha. Yang tu lah. Kan, untuk bersihkan dia daripada sifat, daripada nafsu kita ni, nafsu apa? Amarah, nafsu yang jahat, berpindah ke pangkat nafsu lawamah. Kan, beramal lagi, beribadah lagi, berzikir lagi, dah pindahlah, naik pangkat pula kepada nafsu mulhamah, berzikir lagi, beribadah lagi, bersedekah lagi, mujahadah lagi. Nafsu kita dah naik pangkat kepada nafsu mutmainnah. Tak apa dah. Kan, daripada amarah pergi ke lawamah, daripada lawamah pergi kepada mulhamah, daripada mulhamah pergi ke mutmainnah. Kan, hati yang tu jugalah, jantung hati tu, dia tu cuma pangkat dia berubah. Sebab dah bersih. Kan, dah bersih. Nafsu lawamah buat jahat pun tak rasa apa, tak ada rasa nak taubat, tak ada rasa apa, bangga pula buat jahat. Itu nafsu lawamah. Dia bersih sikit daripada tu amarah ni buat jahat tak rasa menyesal apa, tak rasa sedih apa, buat je, suka je buat jahat ni, bangga pula. Tu nafsu amarah, dia memang nak buat jahat, nak buat benda tak elok. Kemudian dah bersih sikit, pergi kepada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni bila dia buat dosa, dia celah diri dia. Bila dia buat dosa, dia buat salah, dia marah diri dia, dia celah, dia mencela diri dia, dia mengkritik diri dia. Tu nafsu lawamah. Kan, dan orang yang nafsu lawamah ni, antara ciri dia suka kritik orang. Kan, dia tengok salah orang, dia suka suluh orang, suka betul suluh orang. Kan, dia suka mengata kat orang. Kat diri dia pun, kalau dia buat salah, dia marah kat diri dia. Kan, tu nafsu lawamah. Nafsu mulhamah, dia bersih lagi, dia beribadah lagi, dia berzikir lagi, pergi kepada nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni macam-macam lintasan dalam jiwa dia untuk memperbaiki amal, untuk menambahkan lagi amalan. Lintasan ilham daripada malaikat untuk dia menambah amal, untuk dia bangun tahajud malam ni, untuk dia berpuasa, untuk dia berzikir, macam-macam. Tu mulhamah dia panggil. Kan, macam-macam idea nak buat baik datang kat dia jiwa dah. Kan, tapi masih lagi ada riak. Kan, dia berzikir lagi, beribadah lagi. Kan, sampai pindah kepada nafsu mutmainnah, tenang. Nafsu mutmainnah suci, hati dia dah bersih. Kan, itulah. Jadi itulah jantung
jantung sanubari ni, kan, jantung rohani. Jaga, bila dia baik semua baik, bila dia jahat semua pun jahat. Apa ya? Ada apa-apa? Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa, kita berhenti sini dulu. Thumma qala musannif, dan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min nufusina wa ahlina mimma al-barid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.